أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita baca teruskan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat secara berjamaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbiratul ula, maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada neraka. Kedua, kelepasan daripada sifat munafik. Takbiratul ula ni maksudnya takbir pertama tu, takbiratul ihram. Kalau kita mungkin lebih familiar dengan sebutan takbiratul ihram. Maksud dia mendapat takbiratul ula ialah dia sempat bertakbir bersama dengan takbiratul ihram imam. Mana dia bukan masbuk lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hammat an amura fataya fayajma'u huzaman min hatabin summa ati qauman yusalluna fi buyutihim lastu bihim illatun fa'akhariqha alaihim. Abu Daud, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ingin sekali menyuruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu-kayu api. Kemudian saya pergi kepada orang yang bersolat di rumah-rumah mereka tanpa sebarang uzur, lalu membakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekali. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini satu, walaupun Rasulullah, nasib baik Rasulullah tak buat betul lah kan, tapi nak bagi tahu benda tu begitu keras lah maknanya pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyempurnakan wuduknya dengan baik kemudian dia pergi menunaikan solat Jumaat, macam hari ini hari Jumaat, dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan dan diam semasa mendengar khutbah, maka diampunkan untuknya sehingga Jumaat yang sebelumnya dan ditambah 3 hari. Sementara sesiapa yang menyentuh yakni bermain-main akan anak-anak batu atau bermain-main dengan jari-jarinya atau tikar, kain dan sebagainya semasa khutbah, atau bermain handphone semasa khutbah sekarang lah, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia dan kerana itu dia tidak mendapat pahala solat Jumaat yang khusus itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita buat macam ni, Nabi SAW bagi tahu dosa akan diampunkan untuk Jumaat campur 3 hari lagi. Maknanya Jumaat lepas, Sabtu, Jumaat, Khamis, Rabu, Selasa, campur 3 hari lagi. Kalau main handphone tak dapat. Ni cerita pasal Jumaat ni. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yaghtasala yaumal jum'ah wa massa min tibin in kana indahu wa laysa wa labisa
min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjida fayarqa'a in badalahu wa lam yu'zi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratun lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat. Sebab tu kita hari ni sunat mandi Jumaat. Dan sekiranya dia mempunyai wangi-wangian, maka dia memakainya. Ada pakai atar, wangi-wangian, harum-haruman. Dan dia memakai pakaiannya yang paling baik. Kemudian dia keluar pergi ke masjid. Lalu setiba dia di masjid, dia bersolat sunat sekiranya ada masa dan dia tidak menyusahkan sesiapa pun. Kemudian dia tidak bercakap apa-apa sehingga imam datang dan menunaikan solat. Maka itu semuanya menjadi kafarah baginya untuk tempoh antara Jumaat ini dengan Jumaat yang telah lalu. Jadi dapat pengampunan. Kena pakai wangi-wangian. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu man istata'a min at-tuhri wa yadhinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina isnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan dia bersuci sedaya mungkin serta dia menggunakan minyak di kepala dan janggutnya dan dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk rapat sejak awal, serta dia bersolat sunat sebanyak rakaat yang dia mampu. Kemudian apabila imam mula berkhutbah, maka dia diam dan mendengar khutbah dengan penuh perhatian. Mana dia dengar tu untuk dia diam tu untuk dengar, bukan untuk tidur lah. Maka pasti diampunkan baginya dosa sehingga Jumaat yang lalu, kan? Itu maksud diam tu. Jadi di sini kita dapat faham pentingnya untuk solat, untuk sembahyang, mandi sunat Jumaat. Lepas tu kita merapikan diri, kan? Maknanya di sini Rasulullah kata pakai minyak di rambut, di janggut, kan? Pakai minyak dan pakai wangi-wangian. Dan bila sampai di masjid, kalau mengikut hadis ini, ialah kita kena solat, banyakkan solat semampu kita. Jadi amalan semasa sambil nak tunggu imam datang ialah kita solat sunat banyak-banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jum'atin minal juma' ma'asyiral muslimin inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'idan faghtasilu wa 'alaikum bis-siwak. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa semasa mendirikan salah satu solat Jumaat, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ini ialah hari yang Allah telah jadikan sebagai hari raya untuk kamu. Maka hendaklah kamu mandi dan ambil berlah untuk bersugi. Ni hari Jumaat, ni hari raya kita. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghusla yawmal jum'ah
la yasallul khataya min usul syi'ri insilalan, rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mandi pada hari Jumaat akan menghapuskan dosa-dosa hingga ke pangkar rambut. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kita kena usaha seboleh-bolehnya untuk mandi pada hari Jumaat. Banyak lagi ni hadis pasal hari Jumaat ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Sabtu, insyaAllah. Semoga apa yang kita dengar kita dapat faham, kita dapat amal, yang kita dapat sampaikan. Orang perempuan dia nak dapatkan pahala yang didengar tadi, dia tak perlu pergi sembahyang Jumaat pun. Dia hanya pastikan suami dia, anak-anak lelaki dia buat apa yang Nabi SAW pesan, insya-Allah dia akan dapat sama apa yang orang lelaki dalam rumah tu dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits, birahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kasih yang belas-Mu ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan kami dalam melakukan amal ibadat kami, terutamanya solat-solat fardu kami ya Allah. Wahai Allah, berilah kami taufik untuk kami jaga solat fardu kami sungguh-sungguh dalam hidup kami ini ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami mendapat taufik yang sempurna untuk dapat tunaikan solat-solat sunat kami ya Allah. Sehingga dengan solat-solat sunat inilah yang akan menampung kekurangan solat-solat fardu kami. Dan solat fardu kami inilah yang akan menampung segala kekurangan amal-amal ibadah kami yang lain di mahsyar nanti ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang Kau redai dengan sebab usaha kami yang sungguh-sungguh untuk jaga solat kami ya Allah. Wahai Allah, berilah taufik dan hidayah pada kami dan jadikan kami asbab untuk taufik dan hidayah Kau sebarkan pada orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.